بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya mengalu-alukan tuan-puan ke program Tadabbur Jalinan Ramadan ini, dan di kesempatan yang mulia dan bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh barakah, yang di mana bulan ini diturunkan Al-Quran, marilah kita menggandakan pahala dengan mengambil peluang untuk menghayati ataupun bertadabbur beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan topik sedekah jariah di dalam menjana kesatuan ummah. Oleh itu, saya menjemput Al-Ustaz Syekh Husaini Mahmur untuk memperdengarkan beberapa ayat Al-Quran sebagai basis perbincangan kita pada sesi ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dalam program Tadabbur Jalinan Ramadan, insyaAllah kita buka mushaf kita, kita melihat surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang ke-261 dan 262, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sebagai basis perbincangan kita pada kali ini, Ustaz Syekh Husaini telah pun memperdengarkan kepada kita ayat daripada surah Al-Baqarah 261 hingga 262. Ayat ini bermaksud mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh dan menerbitkan 7 tangkai.
di mana tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang mengkehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Manakala ayat yang kedua, walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, seterusnya, itu bermaksud Allah berfirman orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan yang membangkit-bangkitkan pemberiannya, dan tidak pula menyakiti dan menyinggung perasaan terutamanya kepada orang yang menerima, mereka akan beroleh pahala di sisi Allah, tiada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi daripada dua ayat ini, kita akan menggunakan surah Al-Baqarah 261 hingga 262 ini sebagai titik tolak permulaan perbincangan kita mengenai topik sedekah jariyah di dalam menjana kesatuan umat. Baik. Jadi ayat yang pertama tadi Allah Ta'ala menjelaskan bahawa setiap daripada kebaikan dan pahala ataupun infak yang kita beri kepada kepada ummah lah, Allah telah menjanjikan pahala dia seperti satu berbalas 700, daripada Allah bagi badalan atau Allah bagi kita panggil apa, sebagai perumpamaan. Jadi sekiranya kita bagi satu seperti biji benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap 7 tangkai ada 100 biji. Jadi bermaksud satu kali 700 lah. Jadi bermaksud setiap dari kebaikan kita berikan itu, maka balasannya ialah 700. Dan Allah Ta'ala terangkan juga dalam ayat seterusnya bahawa orang yang berlanja infak di jalan Allah ini dengan syaratnya ialah dia tidak mengungkit. Tidak mengungkit-ungkit, bila kita ungkit dan bermaksud di hadapan orang yang menerima, maka orang yang tadi akan tersinggung. Bila tersinggung, maka kalau dia tidak berbuat demikian, maka Allah Ta'ala bagi jaminan kepada pahalanya. Dan Allah Ta'ala juga bagi jaminan bahawa tiada kebimbangan. Allah cabut kebimbangan daripada hati mereka dan mereka juga tidak berduka cita. Jadi gambaran yang Allah Ta'ala bagi ini ialah gambaran kepada pahala yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka yang infak, yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah SWT secara am lah, secara am. Okay? Dan so daripada situ, kalau kita ingin sorot lebih molek kita kita juga kita menyorot kepada hadis-hadis yang memberi kita kata penerangan yang lebih terhadap ayat-ayat tadi, kerana ayat tadi, tuan-puan yang saya hormati sekalian, merupakan ayat-ayat am mengenai kelebihan kita berinfak ataupun bersedekah kepada orang lain lah, terutamanya kepada golongan yang kurang bernasib baik. Sebagai salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan sedekatun jariyah yang merupakan topik kita pada hari ini, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu." Hadis ini mempunyai ada berbagai riwayat dan ada lafaz lah. Jadi lafaz yang saya sebut sini adalah lafaz daripada Imam Muslim. Idza matal insan inqata'a amaluhu min thalath, bermaksud sekiranya seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya, terhenti amalannya, kecuali daripada tiga sumber. Sumber pertama, apa yang disebut oleh Rasulullah, ialah sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Nanti kita akan bincangkan
secara lebih lanjut apakah konsep sedekah jariah ini. Sumber kedua di mana sumber pahala yang tidak terputus ini ialah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan daripadanya. Maksudnya ilmu ini disebarkan kepada orang awam, dan orang awam ataupun mad'u ataupun orang awam yang mengambil ilmu ini mengambil manfaat daripada ilmu Pahala ini. itu mengalir. Ia pahala itu mengalir. Kita betul Ustaz. Ataupun sumber ketiga ialah waladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang soleh, tak kira lelaki dan perempuan, yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada ibu bapa mereka. Baik. Kita tinggalkan bab ilmun yantafa'u bihi. Kita tinggalkan bab waladun salih sebab kita nak menyorot khas pada sesi ini kepada sedekah jariah. Tuan-puan yang saya hormati, very interesting, sangat menarik dalam hadis ini kerana Rasulullah SAW mengistilahkan beliau yang Rasulullah SAW inilah yang memberi istilah sedekatun jariah. Inilah yang istilah yang digunakan oleh Rasulullah. Maka apabila ataupun kalau kita nak berbincang tentang sedekah jariah ini, kita tengok dulu literal meaningnya, secara bahasanya, sedekah jariah ini bermaksud sedekah dengan pahala yang sentiasa mengalir. Jariah itu ialah sentiasa yang mengalir. Jadi dari sudut ini, satu istilah yang diberikan oleh kepada Rasulullah untuk menggambarkan harta yang diinfakkan sebagai kebajikan yang tetap akan memberikan pulangan pahala kepada pelakunya secara berterusan. Kerana hadis tadi, Ustaz, hadis tadi dimulakan dengan sekiranya ataupun apabila seseorang manusia, umat Islam meninggal, maka terputuslah amalannya. Maka apa saja kebaikan yang kita buat dengan kematian ini bermaksud sudah tiada lagi peluang untuk kita mendapatkan pahala. Kecuali daripada 3 perkara ini ataupun 3 sumber ini. Salah satunya ialah konsep sedekah jariah, iaitu sedekah yang pahalanya akan sentiasa mengalir. Secara konsepnya ataupun secara maksud, secara literalnya, ia bermaksud sedekah dengan pahala yang sentiasa mengalir. Baik, pada saat ini molek juga kita tengok satu lagi hadis yang boleh menerangkan lagi konsep jariah ini. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu wa masjidan banahu aw baitan libni sabilin banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah lah dengan sanad yang hasan. Baik, hadis ini bermaksud sesungguhnya apa yang akan mengikut seorang mukmin itu daripada amalan dia, daripada perkara kebaikan yang dia buat selepas kematian beliau, ada beberapa perkara. Antaranya ilmu yang dia allamahu wa nasyarahu, yang dia belajar dan dia sebarkan. Wa waladun salih tarakahu, dan anak-anak yang soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, dan juga mushaf Al-Quran yang diwariskan. Wariskan mungkin kat sini bukanlah warisan tarikah yang kita kata dalam bentuk istilah, tetapi yang dia tinggalkan kepada generasi yang seterusnya. Au masjidan banahu, dan juga masjid yang dia bina. Baitan libni sabilin banahu, rumah tumpangan kepada orang-orang yang mungkin gelendangan, kalau kita tafsirkan buat masa sekarang ini, orang yang terputus bermusafir, terputus resources, dibuat rumah supaya orang ni boleh berlindung. Au nahran ajrahu, ataupun terusan ataupun airan
sungai yang dia buatlah, okey, dan ataupun sadaqatan akhrajaha, sedekah yang dia keluarkan daripada hartanya semasa dia sihat, semasa dia hidup, yang mana sedekah ini akan mengikuti beliau. Mengikuti ni dari sudut mengikuti pahalanya selepas daripada kematian. So daripada dua hadis ini, kita akan menguraikan lebih mengenai konsep sedekatun jariah selepas daripada kita berhenti. Terima kasih. Saya jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama kami Tadabbur Jalinan Ramadan. Saya menjemput Ustaz Syekh Husani Ma'mur untuk memperdengarkan beberapa potongan ayat Quran lagi yang boleh kita jadikan sebagai asas perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Rumaizi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada, yang sedang melihat program Tadabbur Jalinan Ramadan. Sebentar tadi kita dah mendengar sedikit sorotan, iaitu makna daripada sedekah jariah daripada sisi Nabi SAW dan kepentingannya sedekah jariah ni. Dan hari ini kita buka mushaf kita, kita lihat kembali suratul Baqarah bermula daripada ayat yang ke-272 dan 274. Apakah wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita supaya kita sama-sama beringat dan sama-sama kita berkongsi bersama dengan orang lain, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha'. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
Surahallahul Azim. Terima kasih Ustaz di atas alunan surah Al-Baqarah itu tadi. Secara ringkasnya, ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi ialah merupakan jaminan Allah SWT bahawa setiap apa yang diinfakkan, wa ma tunfiqu min khairin, apa sahaja yang diinfakkan oleh manusia ini daripada kebaikan, maka Allah Ta'ala bagi jaminan akan ada balasannya. Dan akan ada balasannya sama ada yang kita infak ini sirran wa alaniyah, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang, sama ada dibuat di waktu malam ataupun di waktu siang. Jadi Allah Ta'ala kata yuwaffa ilaihim ajruhum, itu jaminan Allah Ta'ala, apa yang kita buat kebaikan pasti akan dapat. Dan di dalam kes kita Ustaz, dalam kes sadaqatun jariyah, dia bukan sekali, dia tetap sentiasa berulang-ulang, sentiasa akan mengalir pahalanya. Kalau kita kata seolah-olah kita letak wifi dalam kubur dan connection tu sentiasa ada. Begitulah lebih kurang. Itu lebih kurang. Baik. Jadi itulah sebenarnya kelebihan sadaqatun jariyah ini berbanding dengan sedekah biasa. Jadi oleh sebab itu sebenarnya apabila Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengulas hadis itu tadi, kita tahu bahawa Imam Nawawi oleh kerana hadis yang saya sebut tadi yang awal-awal tadi, idza matal insan inqata amaluhu, merupakan hadis yang akhrajahu, yang disusun oleh Muslim, maka Imam Nawawi ni kita tahu bahawa seorang ulama yang mengulas hadis ini. So apa ulasan Imam Nawawi? Dia kata as-sadaqatul al-jariyah hiyal waqaf. Apa yang dimaksudkan dengan sadaqatul jariyah kat sini adalah waqaf. Begitu juga dengan Al-Khatib Asy-Syarbini, merupakan fuqaha fuqaha daripada mazhab Syafi'i yang terkenal. Dia kata as-sadaqatu al-jariyah mahmulatun 'inda al-ulama 'ala al-waqf kama qala Ar-Rafi'i fa inna ghairahu min as-sadaqat laysat jariyah. Dia kata dalam bukunya Mughnil Muhtaj, dia kata sedekah jariah yang disebut di dalam hadis ini yang diistilahkan oleh Rasulullah tadi merujuk kepada wakaf. Dan rupanya pahala yang mengalir itu, yang disebut yang sentiasa mengalir itu, sebenarnya ialah konsep dia adalah wakaf. Wakaf. Kerana dia kata sedekah-sedekah yang lain hanya dapat sekali. Daripada ayat yang pertama tadi kita kata setiap kebaikan balasannya 700. Alright, sekiranya dia sedekah biasa 700 dapat sekali je lah. Tetapi sekiranya dia dalam bentuk wakaf, 700 itu akan berulang sehinggalah mungkin ain mauquf, kapital yang yang diwakafkan tersebut telah pun habis ataupun musnah dan sebagainya. Baik. Jadi di sini saya sambung ataupun kita sambung perbincangan kita pada pagi ini mengenai wakaf lah, sebab tu kita tahu bahawa ayat tu tadi memberi kelebihan. Allah Ta'ala bagi jaminan bahawa setiap apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan bagi pahala. Dan bentuk pahala dia pula yang kita mahu bincang adalah pahala yang berterusan. Dan pahala yang berterusan ini fuqaha bincang dalam bab wakaf. So wakaf ini kalau kita tengok definisinya tuan-puan, secara ringkas je Ustaz ya, habsul ain awil asal wa tasadduq bil manfaah. Di mana ini definisi akademik lah, lebih kurang. Okey. Mungkin sekiranya sesi ini lebih panjang, kita boleh bincang secara inilah, maksudnya sesuai dengan kitabnya. Tapi untuk sekadar kita punya ni pengetahuan yang dalam kesempatan yang terhad ini, saya kata wakaf ini ialah habsul ain. Habs bermaksud retain lah. Kita ambil dia punya aset wakaf ataupun capital punya wakaf ini, kita habas, kita retain. Akan tetapi yang kita disburse apa, yang kita agihkan apa dia, ialah manfaat, profit ataupun right, whatever benefit yang boleh daripada, yang dapat, yang terbit daripada ainul mawquf, daripada aset
wakaf itu tadi. So ini juga diilustrasikan oleh kisah Umar. Di mana kisah Umar ini apabila beliau Umar radhiyallahu taala anhu apabila beliau mendapat agihan perang dalam bentuk sekeping tanah dan kebun di Khaybar. Sebab itu tuan-tuan, amat penting untuk apabila kita mentadabbur ayat Al-Quran ini, tadabbur itu tidak dibuat secara berasingan tanpa melihat kepada second sources of syariah, iaitu hadis. Sebab hadis itu akan yang menerangkan lagi maksud-maksud ayat Quran tersebut. Baik. Jadi di sini kisah Umar ni saya tak sebutlah dia punya lafaz hadisnya mungkin untuk pengkekangan waktu. Cerita dia begini. Apabila Umar mendapat harta rampasan perang, bahagian dia lah, dia dapat satu tanah kebun di Khaybar. Umar kata, inilah harta yang paling bernilai yang pernah aku dapat. Dia berjumpa dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu ardan fi Khaybar, dia kata, aku dapat bahagian di tanah di Khaybar, dan inilah benda yang paling bernilai. So Umar terus kat sini secara tidak maksudnya mungkin berbeza dengan kita. Kalau kita dapat harta bernilai ni, kita kata terus, beruntungnya aku, alhamdulillah, untuk kegunaan diri sendiri. Tapi tidak, Umar terus teringat pada ayat yang kita baca tadi, Ustaz. Di situ maksudnya Allah Ta'ala menjanjikan jaminan kepada orang yang berpakaian dan kepada infak jalan Allah Ta'ala ini akan mendapat 700. Dan bukan setakat 700 ini, sekiranya dibuat dengan cara betul, 700 ini akan berganda-ganda dan berterusan. So Rasulullah SAW kata, in syi'ta hasabta aslaha wa tasaddaq biha. Kalau kau nak, oleh kerana dia jadi harta kau boleh retainkan dia punya maksudnya kau tidaklah sedekah capital dia, ataupun prinsipal dia tu, ataupun ain wakaf tu, tetapi kau pegang, dan manfaat itu disedekahkan. Fatasaddaqa biha Umar. Maka Umar telah pun bersedekah dengan manfaat dia ini, di mana bersedekah, Rasulullah kata kau retain. Dengan retain itu, maka Umar kata, Umar pun tidak jual. Bi annahu la yuba'u asluha, tidak dijual kapitalnya. Wala yurath, dan tidak diwarisi. Apabila Umar meninggal, harta tersebut tidak diwarisi, tidak diwariskan kepada wala yuhab, dan tidak diberi. Fatasaddaqa biha fil fuqara, maka Umar pun bersedekah manfaat dia kepada fuqara, orang-orang fakir miskin. Wa fil qurban, dan juga saudara-saudara mara lah. Wa fil riqab, dan orang-orang yang di dalam tahanan ataupun orang-orang yang menjadi hamba. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah secara am. Wa ibnis sabil, dan doa orang-orang yang terputus, orang bermusafir lah, yang terputus resources. Wa dhaif, dan tetamu. Di mana hadis ini juga mengatakan wala junaha ala man waliyaha an yakula minha, dan orang yang menguruskan harta ini, iaitu pengurus pada harta ini, tidak salah untuk dia juga mengambil benefit secara makruf. Secara makruf maksudnya dia tidak berlebihan, dia sekadar ambil yang apa yang dia yang perlu. Wa yut'imu sadiqan ghaira mutamawwilin malan, dan juga daripada itu manfaat ini juga diberi kepada orang lain lah yang tidak mempunyai harta. So dari sini saudara-saudari yang saya muliakan sekalian, konsep wakaf ini sebenarnya di sini sudah sebenarnya dalam 2 hadis 3 hadis yang saya sebut ni sudah menerangkan bagaimana nak mengoperasikan wakaf. Wakaf ini kita kata adalah sedekah yang mengalir pahalanya. So secara logiknya bagaimana dia boleh sentiasa mengalir? Iaitu dengan kita pegang dia punya ain dia tu, maksudnya sedekah ini. Sebab sedekah ni, kalau sedekah biasa Ustaz, tuan-puan yang saya hormati, kalau kita bagi sedekah kepada orang lain, sebenarnya kita telah pun memindahkan hak milik harta ini kepada orang yang kita sedekah, beneficiary itu tadi. Kita sudah mengeluarkan harta kita kepada mereka.
Maksud harta disedekahkan itu akan menjadi milik mereka. Jadi sebab itulah pahalanya sekali saja. Tetapi sedekah jariah ataupun wakaf ini ialah kita bersedekah kepada mereka bukan di atas ain itu, tetapi di atas manfaat dia. Selagi mana harta ini memberi manfaat kepada mereka, maka selagi itulah harta itu boleh mengalirkan pahalanya. Alright. So dari peringkat akademik, kalau kita bincang, maksudnya wakaf ini adalah satu angkat kontrak yang mengeluarkan pemilikan harta itu daripada harta si pemberi. Tetapi walaupun dia mengeluarkan pemilikan tu daripada harta orang yang membuat wakaf, dia tidak memindahkan harta ini kepada kepada beneficiary, kepada orang yang di mauquf alaihi lah, maksudnya orang yang menerima wakaf tersebut. Harta ini disediakan oleh kita panggil mutawalli lah, ataupun badan-badan yang beroperati, trustee yang akan menyelia harta ini. Baik, tuan-puan yang saya hormati sekalian, saya harap dengan beberapa ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah tadi, ayat 262 tadi Ustaz, dan ayat 272 hingga 274 itu, dan beberapa potongan hadis yang kita sebut hari ini dapat menjelaskan kepada kita bahawa konsep jariah ini. Ia satu konsep yang sangat penting kerana kalau dari sudut kita mau bincang panjang lah mungkin, dia sebenarnya dia akan memberikan peluang kepada orang lain, memberikan peluang kepada untuk sama-sama memastikan distribution of wealth, pengagihan ekonomi, pengagihan kekayaan ini kembali kepada rakyat. Dia mengurangkan, salah satu cara untuk mengurangkan jurang kekayaan antara golongan yang ada dengan golongan yang tiada. Cara dia dikembalikan semula melalui wakaf, melalui sedekah, melalui zakat, kembali kepada rakyat. So di situlah ia akan menjadi satu alat untuk memangkinkan, maksudnya alat untuk membina nusa bangsa ini dan menyatupadukan ummah lah. Okey, saya kata setakat ini sahaja dahulu perkongsian kita mengenai sadaqatun jariah. Mungkin kita boleh sambung lagi di sesi yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.